Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin khas edisi malam 13 Mac 2021 bersama saya Lia Amira Anarigos. Berita utama, projek skim pembesaran kampung SPK Sadong Jaya yang berkeluasan 64 ekar dijangka siap sepenuhnya pada 5 April ini. Timbalan Ketua Menteri Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, projek yang memakan belanja lebih 34 juta ringgit itu akan disiapkan dalam tempoh yang ditetapkan walaupun berlaku kelewatan pelaksanaannya. Buat masa ini ada terlewat sikit dari segi pelaksanaannya. Namun begitu kita telah pun cakap dengan pihak kontraktor agar dapat melaksanakan dan menyiapkan projek ini dalam tempoh yang telah pun ditetapkan. Yang kita sedari bahawa disebabkan oleh MCO macam-macam masalah dihadapi. Bercakap kepada media selepas meninjau tapak SPK Sadong Jaya pada Sabtu, Menteri Pembangunan Bandar dan Sumber Asli kedua itu memberitahu projek tersebut kini dilaksanakan mengikut spesifikasi baru dengan tanah akan ditembok terlebih dahulu, jalan raya diturap dan sistem peparitan konkrit. Dalam pada itu, Datuk Amar Awang Tengah memberitahu SPK Sadong Jaya akan memiliki pelbagai kemudahan seperti surau, dewan dan padang. Tambahnya lagi, kerajaan negeri juga akan melaksanakan kemudahan untuk penduduk melibatkan diri dalam bidang perniagaan secara kecil dan sederhana. Kita juga akan melaksanakan untuk kemudahan-kemudahan mereka yang ingin melibatkan diri dalam bidang perniagaan secara kecil dan sederhana. So dalam skim ini kita akan sediakan untuk cottage industry. Untuk masyarakat akan dapat melaksanakan yang berminat untuk terlibat dalam bidang perniagaan. Sejurus selepas itu, Datuk Amar Awang Tengah meninjau tapak projek Jalan Pesisir PA3 Sadong Jaya, Jalan Sungai Buloh Seksyen 1 bersama Menteri Muda Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Datuk Julaihi Narawi. Hadir sama dalam rawatan tersebut adalah Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sadong Jaya, Aidil Lariwo dan Adun Simunjan Auladris. Sementara itu, Datuk Julaihi Narawi ketika ditemu bual memberitahu projek Jalan Pesisir PA3 Sadong Jaya, Jalan Sungai Buloh Seksyen 1 merupakan projek membaik pulih dan menaik taraf jalan sepanjang 8 km yang menelan kos lebih 9 juta ringgit. Beliau yang juga Adun Sebuyau memberitahu projek tersebut yang dijangka siap pada Oktober depan adalah salah satu daripada komponen untuk melengkap dan membina jalan pesisir. Kita bukan setakat resurface, kita strengthen, menguatkan raya, shoulder diatur balik. Sebab kalau kita nanggar di sebelah tadi, kita membesarkan shouldernya, pavementnya, dan ada yang permukaan strengthennya si bagus, kita atur balik. So dia yang dimaksudkan rehabilitation dengan upgrading. Jadi sebab kita tahu rehabilitation dengan upgrading ini amat perlu, sebab jalan tu adalah jalan utama yang akan digunakan sementara kita menunggu jalan utama kedua siap. So second trunk road will be bypassing this area. Selanjutnya, penduduk di negeri ini yang berpendapatan di bawah garis kemiskinan layak untuk memohon skim bantuan kanak-kanak di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Menurut Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Sarawak merangkap Adun Dalat, Datuk Seri Fatimah Abdullah, kadar bantuan berkenaan telah diperbaharui berkuat kuasa Januari 2021. Kadar baru di bawah skim bantuan kanak-kanak, maknanya kalau bagi anak-anak agak school, form 5, form 4, ke primary school, ke tadika kerja, ataupun ke universiti, asal lagi school, bantu dan di bawah pendapatan isi rumah bawah garis kemiskinan, memang miskin,
Jadi bantuan yang boleh dipohon ialah bantuan di bawah skim bantuan kanak-kanak. Kadar baru untuk bermula dan berkuat kuasa Januari 2021 adalah anak pelau 7 tahun ke bawah. Jadi bantuan untuk anak tersebut adalah 200 sebulan. Dan kalau anak pelau 7 tahun ke atas, bantuan setiap seorang adalah 150. Berucap dalam majlis penyampaian bantuan persekolahan di Dalat pada Jumaat, Datuk Seri Fatimah berkata, bantuan itu bertujuan meringankan beban perbelanjaan persekolahan anak-anak yang ditanggung oleh ibu bapa atau penjaga, terutamanya pada awal musim persekolahan. Bantuan tunai one-off sebanyak RM100 bagi 1 hingga 2 orang anak yang masih bersekolah dan RM200 bagi yang mempunyai lebih dari 3 orang anak yang masih bersekolah. Menurut Datuk Seri Fatimah lagi, program Yayasan Pendidikan Dalat pula bertujuan meringankan beban kewangan bagi anak-anak Dalat yang ingin atau sedang melanjutkan pengajian sama ada di universiti, dalam dan luar Sarawak, kolej atau tingkatan 6. Senarai lengkap penerima bantuan seperti yang tertera. Sementara itu, salah seorang penerima bantuan, Nurul Azimah Saharudin, merakamkan terima kasih kepada Datuk Seri Fatimah di atas bantuan berkenaan. Assalamualaikum. Saya melanjutkan pelajaran ke Universiti Malaysia Sarawak dalam kos kejuruteraan kimia. Terima kasih kepada YB kerana sudi memberi bantuan kepada kami. Turut berterima kasih dan bersyukur di atas bantuan tersebut, Ibu Tunggal Nur Syawal Syafiqah Abdullah. Ribuan terima kasih kepada YB atas bantuan awal persekolahan untuk anak Kodalaweh lah. Sangat membantulah zaman jauh kan. Berita seterusnya mengenai lawatan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Alexander Nantalinggi ke Pejabat Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Cawangan Serian pada Jumaat. Lawatan beliau bertujuan melihat sendiri pejabat yang ditempatkan di bangunan yang sebelum ini dijadikan pusat rekreasi seberkas Cawangan Kedup. Di atas persetujuan dan kepentingan bersama, Adun Kedup Martin Ben telah bersetuju menyerahkan bangunan tersebut kepada pihak KPDN HEP Sarawak sejak Disember 2020 sebagai pejabat urusan dan penguatkuasaan di bahagian Serian. Datuk Seri Alexander dalam pada itu berharap dengan adanya pejabat KPDN HEP Cawangan Serian, maka tugas penguatkuasaan oleh pegawai akan lebih berkesan dan dimanfaatkan sebaik mungkin oleh masyarakat di bahagian itu. Beralih ke laporan program imunisasi COVID-19. Divisyen Pertama Infanteri Malaysia pada Jumaat telah melaksanakan program imunisasi COVID-19 Tentera Darat peringkat formasi 1 divisyen di 6 lokasi pusat pemberian vaksin PPV di negeri Sarawak. Lokasi berkenaan adalah seperti yang tertera. Pergerakan pengagihan vaksin komuniti dari Pfizer-BioNTech ke PPV Sibu, Bintulu dan Miri itu diketuai Kapten Amirah Han menggunakan pesawat TUDM CN235 yang berlepas dari Pangkalan Udara TUDM Kuching pada jam 7 pagi menuju ke destinasi pertama iaitu Sibu. Sebaik tiba di lapangan terbang Sibu, sebanyak 171 vials vaksin telah diagihkan bagi 1,026 penerima sebelum meneruskan penerbangan ke Bintulu. Seramai 12 anggota perubatan diketuai oleh Kapten Dr. Zulharis Hussein diatur gerak selaku tim suntikan bergerak Kompeni Perubatan A Batalion Pertama Perubatan di Bintulu memandangkan bahagian itu tidak mempunyai PPV. Sebanyak 43 vials vaksin diagihkan kepada 258 penerima. Destinasi terakhir ialah Miri dengan sebanyak 81 vials vaksin untuk 486 penerima diagihkan kepada Pusat Perubatan Angkatan Tentera PPAT-20 RAMD Camp Sri Miri. Laporan berikutnya, Persatuan Kontraktor Petroleum Sarawak SPECA berhasrat untuk menjadi pemain utama dalam industri minyak dan gas di Sarawak melalui penubuhan SPECA Konsortium Sendirian Berhad. Menurut Presidennya Datuk Rahman Lariwo, beliau yakin ahli-ahli dalam konsortium itu berkemampuan untuk mengembangkan industri berkenaan berdasarkan pengalaman yang mereka miliki sebelum ini. Harapan saya sebagai Presiden konsortium SPECA Konsortium Berhad, SDN Berhad akan menjadi salah satu syarikat gergasi di Sarawak di dalam bidang oil and gas. Dan saya penuh keyakinan
dengan kemampuan ahli-ahli di dalam konsortium boleh melaksanakan kerja-kerja seperti yang dibuat oleh gergasi besar seperti Dayang, seperti Serba Dynamic dan seperti Sapura. Saya betul berpenuh keyakinan kerana mereka adalah tulang belakang sebelum ini yang menjalankan kerja-kerja yang diawat kepada mereka sebelum. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mempengerusikan Mesyuarat Agung Luar Biasa EGM Persatuan itu pada Sabtu. Mesyuarat diadakan bagi mengesah pelantikan Exco SPECA untuk tempoh 2021 hingga 2023 dan meluluskan penubuhan SPECA Konsortium Sdn Bhd. Sehubungan dengan itu, Datuk Rahman selaku Presiden konsortium tersebut berharap kerajaan negeri melalui Petros akan memberi peluang kepada SPECA dan ahli-ahlinya untuk bersama-sama melibatkan diri dalam industri berkenaan. Kita berharap pihak kerajaan negeri dan terutamanya Petros serta pemain penggiat yang besar seperti Petchem memberi kerjasama kepada SPECA dan ahli-ahli kami yang berada di seluruh Sarawak untuk memberi sedikit peluang kepada mereka di dalam industri oil and gas di Sarawak. Dan saya merasa bangga kerana buat masa sekarang kita ada sedikit peluang diberi oleh pihak Petchem untuk mengikuti perkembangan projek mereka di Bintulu, dan di mana ahli-ahli kami begitu mengharapkan mereka mendapat peluang dan ruang di dalam projek yang mereka akan laksanakan nanti. Berikut merupakan senarai Exco SPECA 2021 hingga 2023. Sekian edisi malam bersama saya Lia Amira dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.